Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Fahmi Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Azizah Idris, Osman dan Mazna Amin, Nuliza Idrus, Siti Nurbaya Oslan, Masyitah Abdul Majid, Hafizah Jazuri, Abu Syakir Al-Amin. Ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Alhamdulillah. Dira Osman, Juliana Ismail, Nina Husin, semua yang hadir pada malam yang mulia ni ya. Suhaila Muhammad Yusof, Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan ada peluang untuk menonton bersama dan panjang-panjangkan video ni kepada sekalian saudara mara kita yang kurang kesempatan untuk hadir ke majlis ilmu melainkan dengan media sosial daripada ini. Alhamdulillah. Wahai Cik Osman, Kamisa Osman, Jamilatul Wafa, Azimah Muhammad Ali. Alhamdulillah, syukur, terima kasih tuan-tuan ya. Alhamdulillah, saya sudah pun menjalani ujian COVID petang semalam di Hospital Sungai Buloh. Alhamdulillah, setakat hari ini jawapan diberikan adalah negatif. Terima kasih atas doa tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan kepada kita kerana tiada nikmat lebih besar daripada nikmat sihat. Saya telah ijazahkan kepada tuan-tuan doa sebelum ni. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keafiatan, aku mohon kepadamu keselamatan, aku mohon kepadamu keimanan, aku mohon kepadamu berkekalan dalam kesihatan. Doa ni kita pernah belajar tuan ya. Abu Auni, Tugim Yahya, Razali bin Bakar, semua yang hadir pada malam ni. Alhamdulillah. Pada malam ni saya nak bawa tuan-tuan untuk menerka ayat yang indah daripada surah Nisa ayat ke-24, iaitu firman Allah SWT. Bagi mereka yang memiliki tafsir Ibn Kathir, boleh rujuk jilid yang kedua, muka surat 360. Bagi mereka yang memiliki tafsir Al-Munir, boleh lihat pada jilid yang ketiga, muka surat ke-31 bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir pun boleh rujuk jilid yang ketiga, muka surat 31. Tafsir Munir pula jilid yang kedua, muka surat ke-360. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. فاستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. Dan diharamkan kamu juga untuk mengahwini wanita yang bersuami kecuali hamba-hamba yang kamu miliki, yang Allah telah menetapkan hukuman itu sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagimu selain yang demikian itu, iaitu mencari wanita-wanita yang hartamu untuk dikahwini, bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai satu kewajipan, dan tidaklah mengapa bagimu terhadap satu yang kamu telah saling merelakannya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pada kuliah yang lalu saya telah huraikan kepada tuan-tuan tentang larangan berkahwin dengan wanita-wanita yang telah kita bincangkan ya, daripada ayat yang ke-22 sebenarnya masuk ayat 23. Berapa belas perempuan yang telah pun, golongan wanita yang telah pun diharamkan untuk seseorang lelaki itu kahwini. Alhamdulillah, Sadia Basar, Shima Syair, Niza Rais, Hasina Abdullah, Muhammad Rosi Mamad, Hasimah Musa, Fakhri Bashir, Siti Fatimah, Azmun Syahra, Maria Yasin, semua yang hadir pada malam ni. Alhamdulillah, syukur ya. Jadi tuan-tuan dan hati yang dikasihkan,
dalam ayat ini, wal muhsanatu minan nisa ila ma malakat aymanukum. Ini bukan satu ataf. Ataf ni berarti hukum yang ditetapkan pada ayat sebelumnya turut efektif untuk sesuatu yang datang selepas itu. Ini dipanggil maktuf alaihi, ya, di surah bahasa Arab. Diharamkan juga untuk kamu mengahwini wanita-wanita yang bersuami kecuali hamba-hamba yang kamu miliki. Iaitu diharamkan bagi kamu mengahwini wanita-wanita muhsan kecuali budak-budak yang kamu miliki. Budak ni berarti hamba saya, tuan-tuan, ya, jariah. Iaitulah yang kamu memperoleh melalui tawanan, sehingga halal bagi kamu berkahwin dengannya apabila kalian telah istibrak terhadap mereka. Istibrak ini maksudkan kat sini adalah apabila seseorang wanita tawanan perang itu telah melepasi sekali haid selepas seseorang itu menawannya. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, kami mendapat satu tawanan perang di kalangan wanita Autas yang masih lagi memiliki suami. Kami tidak suka bersama dengan mereka, bersetubuh dengan mereka sedangkan mereka masih bersuami. Maka kami tanyakan perkara itu kepada Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat ini bahawa kami dihalalkan untuk berkahwin, untuk bersetubuh dengan wanita-wanita hamba tawanan peperangan itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam konteks ayat ini, kalau kita perhatikan, ayat ini merupakan lanjutan ayat yang lalu yang bicara tentang siapakah yang haram dikahwini oleh seseorang lelaki. Jadi yang terakhir disebut pada masa yang lalu adalah menghimpunkan dua orang saudara perempuan yang mempunyai kaitan kekeluargaan. Iaitu jangan ada jangan ada satu suami dengan dua ataupun lebih isteri yang merupakan ada hubungan darah daging, yang merupakan saudara. Maka dalam ayat ini larang untuk nikahi, jangan ada dua orang suami, siapa pun yang menikahi dengan seorang perempuan. Itulah yang dimaksudkan diharamkan kamu untuk menikahi wanita-wanita yang sedang bersuami, kecuali hamba-hamba saya yang kamu miliki, yang suami mereka terlibat dengan peperangan dengan kamu, dan akhirnya isterinya itu ditawan oleh kamu sebagai hamba dalam peperangan tersebut. Jadi ayat ini maksudnya tidak boleh mengahwini seseorang perempuan yang masih lagi memiliki suami, kecuali apabila perempuan tersebut ditawan dalam satu peperangan dan suaminya menentang Islam sebagai contoh. Jadi dalam keadaan itu, wanita-wanita yang ditawan sebagai hamba itu layak diperisterikan apabila mereka istibrak, maknanya mereka suci daripada sekali haid selepas ditawan dalam peperangan tersebut, seperti pandangan ijma' kebanyakan para ulama Islam. Kerana penawanan kamu terhadap mereka telah pun menggugurkan hubungan pernikahannya dengan suaminya yang kafir dan yang menentang kamu. Jadi Allah telah menetapkan hukum itu sebagai satu ketetapannya kerana ia merupakan satu perintah Allah, dan jauhilah larangan-larangannya. Jadi merupakan satu hadiah kepada para mujahidin yang pergi berperang. Dan tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, lalu peperangan tersebut berpihak kepada Islam, maka wanita-wanita yang ditawan dalam peperangan itu layak diperisterikan walaupun mereka memiliki suami, kerana itu merupakan hukuman terhadap suaminya menentang dakwah Islam. Ini merupakan ketetapan daripada Allah SWT, dan perempuan tersebut mestilah suci daripada haid sekali. Kalau dia mengandung, maka eddahnya untuk dikahwini selepas ditawan sebagai hamba dalam perangan tersebut adalah wa ulatil ahmali, dan seorang perempuan yang mengandung selepas dia an yada'na, mereka hendaklah bersalin terlebih dahulu. Itulah iddah bagi seorang perempuan yang masih lagi hamil ketika ditawan dalam konteks perangan. Dalam ayat ini menjelaskan demikian, tuan-tuan. Jadi selepas ayat yang lalu memperhalusi, memperbincangkan, mendalami hukum tentang golongan yang haram dikahwini, dijelaskan cara untuk berkahwin, iaitu dengan menegaskan dihalalkan bagi kamu selain daripada beberapa kategori perempuan yang diharamkan yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu. Jadi dihalalkan bagi kamu untuk mencari dengan bersungguh-sungguh pasangan yang halal dengan harta kamu yang kamu bayar dengan mas kahwin, dengan tujuan untuk melihara kesucian kamu, bukan sekadar untuk, dalam ayat ini digunakan ayat bila kita perhatikan, antabtahu bi amwalikum husinin ghairu musafihin, iaitu tujuannya untuk menjaga diri kamu daripada terjumus dalam perkara-perkara yang haram. Maknanya perkahwinan adalah tujuannya untuk menjaga diri dari terjumus dalam zina.
Dan ayat ini menggunakan istilah ghaira musafihin, iaitu tidak berzina. Safah ni tuan-tuan adalah satu maksud yang merujuk kepada orang yang suka menumpahkan airnya, menumpahkan maninya pada tempat yang tidak dihalalkan. Ini adalah satu bahasa yang digunakan oleh Allah bagi menampakkan buruknya perbuatan suka berzina. Jadi sesiapa sahaja selain daripada golongan-golongan yang 14 yang dinyatakan ini, wanita-wanita yang disebutkan ini halal untuk dikahwini oleh kamu dengan cara yang betul, dengan cara perkahwinan yang sah, ada walinya, ada saksinya, dan kemudian ada maharnya. Kerana perkahwinan merupakan satu ibadah, maka menjadi satu kemuliaan dalam perkahwinan tersebut dilalui dengan proses yang betul. Kumpulkan duit, ada maharnya, ada prosesnya, ada walimahnya, maka itu meletakkan penghargaan dan penghormatan, kemuliaan kepada orang perempuan yang satu masa dahulu dianggap sebagai bahan-bahan murahan, boleh diperolehi dengan cara yang mudah. Bahkan dalam kalangan orang-orang kafir yang bukan Islam, tuan-tuan, mereka bukan berkahwin, mereka nak berseronok. Itu sebab kita dapat perhatikan keliling kita, kadang-kadang hotel-hotel dibangunkan begitu megah, banyak yang sebahagian besar, sebahagian daripadanya, bukan sebahagian besar, tuan, mungkin saya silap menggunakan ayatnya, sebahagian daripadanya adalah bertujuan untuk mengisi nafsu di kalangan orang yang tidak mahu tanggungjawab. Iaitulah mana-mana lelaki yang berjiwakan seperti haiwan, seperti serigala, yang melihat peluang untuk berseronok bagi perempuan dengan perempuan itu tanpa ada tanggungjawab yang ditetapkan. Maka inilah kerja orang bukan Islam. Ini kerja sebahagian daripada orang Islam yang fasik, yang tidak mahu menjalankan tanggungjawabnya, bimbang hanya untuk berseronok-seronok. Jadi ayat ini menggunakan satu pendekatan bahawa kita akan lihat psikolinguistik, psikologi Al-Quran. Seringkali perkara-perkara yang buruk ini Allah gambarkan dalam bentuk yang sangat jelek, menjijikkan, kotor, buruk. Maka begitulah perkataan digunakan Allah, ghaira musafihin. Kalau saya nak terjemahkan secara direct, tuan-tuan, itulah maksudnya menumpahkan cairan kamu yang terpancar itu, dan kemudian memenuhinya dengan semata-mata dorongan berahi nafsu syahwat sahaja, tanpa ada rasa kebertanggungjawaban untuk pembelaan kepada wanita tersebut. Maka isteri-isteri yang telah kamu kahwini itu, nikmati itu. Kalau kita lihat perkataan yang digunakan oleh Quran, tuan-tuan, kalau saya terjemahkan direct, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah. Ini bahasa perkataan, bahasa istimta'. Istimta' ni apabila kamu telah menikmati keseronokan perhubungan dengan isteri itu, maka berilah kepada mereka dengan sempurna imbalannya, iaitu mahar. Kalau kita lihat dalam Tafsir Munir, dijelaskan oleh Al-Imam Wahab Az-Zuhairi, perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah ni, iaitulah bila Allah menyatakan ajrun. Jadi ujurahunna, kalimah ujur ni datang perkataan ajrun. Ajrun ni berarti upah, dipinjam, dan merujuk kepada mahar, kerana pembayaran mahar ini seumpama kita membayar upah di atas satu kerja yang telah pun dilakukan di satu pihak. Jadi ini merupakan satu bab dalam lugah, dalam balaghah dipanggil sebagai isti'arah. Isti'arah, ya, jadi peminjaman kata untuk mudah faham. Walaupun sebenarnya isteri kita bukanlah kita menyewa perhubungan itu untuk bayar kepada dia. Tak sesuai, tuan-tuan. Kerana kalau sewa ni kena bayar tiap-tiap bulan. Tapi perhubungan dengan isteri itu kita bayar sebagai mas kahwin ditetapkan Islam sekali saja, maka tentulah tidak sesuai untuk berkata bahawa kita menyewa perhubungan dengan isteri itu. Ini adalah satu perkataan tak tepat. Tapi bila digunakan oleh Quran, dia merujuk kepada satu isti'arah bagi mudah faham. Kerana setiap benda yang kita nikmati itu tentulah kena bayar. Kita nak naik kapal terbang ada bayaran dia, kita nak sewa hotel ada bayaran dia, kita nak beli kereta ada bayaran dia. Maka demikian juga bila kita berkahwin, ya, ada bayaran dia, mas kahwin, mahar yang telah ditetapkan bergantung kepada situasi ataupun satu tempat tersebut. Kalau kita rujuk perkataan al-muhsanat ini dalam Quran, muhsanat ini datang dari perkataan ihsan, ya. Kita pernah belajar doa dahulu ketika Nabi SAW mendoakan seorang sahabat yang cenderung untuk melakukan perbuatan zina. Di hujung surah Isra yang lalu, dia tampil kepada Nabi dengan berkata, wahai Rasulullah, semua kewajipan saya boleh lakukan, semua kemungkaran saya boleh hindarkan, kecuali zina. Saya tidak boleh tahan diri daripada melakukan zina.
Maka Nabi SAW telah membacakan satu doa yang sangat mujarab untuknya, mukjizat Nabi kita SAW, yang saya telah wasiatkan tuan-tuan untuk baca kepada anak-anak kita kan, putera kita, puteri kita, iaitu pegang dadanya, bacakan Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ingat tak? Wa hassin ha sad nun. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha, Allahumma ghfir dhanbaha wa tahhir qalba wa hassin farjaha, sad nun, hassin. Jadi hassin ini datang perkataan ihsan. Maksud doa ni tadi saya pernah anjur kepada tuan-tuan, Nabi membacakan untuk sahabat tadi yang cenderung melakukan zina, sehingga kata Abu Umamah, kesan daripada doa Nabi untuknya itu, selepas Nabi wafat 40 tahun aku sempat hidup dengannya, aku tidak pernah melihat azan dikumandangkan, melainkan fulan yang didoakan Nabi itu telah berada betul-betul belakang imam dalam setiap waktu semayang, sebagai menunjukkan kemustajaban doa Nabi kita SAW untuk lelaki tersebut. Saya harap adalah yang kongsi doa ni, mungkin ada yang tertinggal. Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Anak kita nak pergi belajar jauh kat college, kat universiti, nak pergi luar negara, anak perempuan kita, ya ibu, bacakan untuk mereka doa ni. Pernah saya ijazahkan pada tuan-tuan dahulu. Alhamdulillah, nampaknya rilis telah pun memasukkan doa ni. Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Terima kasih. Baik. Jadi kata para ulama tafsir, contohnya Imam Ibn Atiyah, seorang ulama terkemuka dari Spain, Andalus, satu masa dahulu merupakan negara umat Islam, sebahagian daripada wilayah Islam. Ibn Atiyah mengatakan, kalau engkau baca Al-Quran, kau akan lihat perkataan muhsan, muhsanat, datang perkataan ihsan ini merujuk kepada 4 makna. Apakah makna itu? Kata Imam Wahid Ibn Atiyah, mengatakan makna pertama kepada ihsan berarti adalah bermaksud berkahwin. Ya. Jadi itu perkataan yang digunakan oleh Allah kat sini, wal muhsanatu minan nisa. Muhsanat makna berkahwin. Jadi perkataan muhsan datang perkataan hasana. Hasana ni makna benteng. Kalau sebut hisnun, hisnun. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, insya-Allah mudah-mudahan tahun depan tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan nak pergi Mekah. Mudah-mudahan dah buka pintu, dah sihat semua, ada vaksin, kita doa sentiasa kita boleh pergi ke mana? Ke Mekah bersama-sama. Nanti bila sampai kat Mekah, kita pergi kat Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ada orang menghadiahkan buku namanya Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Perisai Muslim. Alhamdulillah, Datuk Dr. Abu Anas Al-Madani telah menterjemahkan Hisnul Muslim. Makna hisnul ni berarti kota, benteng, tembok. Jadi kalau sebut perkataan muhsan ini berarti tembok ataupun kota, ya. Jadi bila merujuk kepada perkataan digunakan oleh Allah, wal muhsanatu minan nisa, iaitu wanita-wanita yang telah pun berkahwin. Jadi perkataan ihsan itu merujuk pada perkahwinan, kerana perkahwinan membentengkan seseorang itu dia melakukan dosa-dosa dan perkara-perkara maksiat. Lazimnya orang yang telah berkahwin, mereka ada dinding daripada terjumus melakukan maksiat. Kecuali lah kalau pihak suami ataupun isteri dalam konteks layanan yang diberikan tidak memenuhi, maka mungkin seseorang itu terjebak melakukan perkara yang haram. Ya tuan-tuan, kita kena belajarlah psikologi pasangan. Saya pernah terangkan dahulu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sebagaimana aku suka isteriku berhias untukku, aku pun berhias untuknya. Romantiknya sahabat Nabi seperti ketua mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena belajarlah tuan-tuan, teknik bagaimana supaya seseorang isteri itu tidak terjebak untuk melakukan perkara yang haram. Kerana perkataan muhsanat berarti perempuan yang terpelihara melakukan dosa kerana sebab perkahwinan, menjaga mereka daripada berzina. Pernah pada waktu Nabi SAW membuka kota Mekah, antara wanita yang tampil dengan bijak, dengan pintarnya menjawab kata-kata Nabi, seorang bernama Hindun binti Utbah. Ini merupakan ibu kepada Muawiyah, isteri kepada Abu Sufyan yang pernah saya ceritakan dahulu tuan-tuan. Ibu kepada salah seorang isteri Nabi, maknanya mertua Nabi lah ni. Maka anak perempuan yang berkahwin dengan Nabi namanya Habibah ataupun Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan. Ini kaitan di antara mereka, ya. Jadi ketika Nabi berkata, antara perkara yang Islam haramkan untuk kamu semua dalam bai'ah ini, wahai golongan perempuan, adalah berzina. Maka jawapan daripada Hindun yang pada masa itu masuk Islam bersama suaminya Abu Sufyan, wahal tazni al-hurratu
Adakah orang perempuan yang merdeka yang telah berkahwin sanggup untuk melakukan zina? Kami memang tidak berzina wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata wanita ini. Jadi perkataan ihsan yang dirujuk dalam Quran. Kata Ibn Atiyah Al-Andalusi, ahli tafsir yang terkemuka, dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, makna muhsan ini yang pertama sekali adalah orang yang berkahwin. Yang kedua, bila kita rujuk perkataan Quran, perkataan uhsin ataupun muhsan ini merujuk kepada Islam. Jadi orang yang masuk Islam dikatakan ahsan, ahsana rajulu, ahsana sad, ya. Orang yang masuk Islam dipanggil sebagai muhsan juga, kata Ibn Atiyah. Yang ketiga, perkataan muhsan ini berarti menjaga kehormatan diri. Kalau merujuk kepada istilah Quran, perkataan muhsan merujuk kepada orang yang menjaga dirinya, orang yang mulia, yang tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang menghina dirinya. Sebab itu Allah menggunakan muhsinina ghaira musafihin. Orang lelaki yang nak berkahwin tu, kahwinlah dengan cara yang betul. Janganlah beranggapan keseronokan hanya setakat membayar duit, kemudian membiarkan wanita tersebut dengan keadaannya sendiri, tidak ada tanggungjawab, hanya untuk bersonok-sonok. Maka ini dikeji oleh Islam, dihina oleh Islam. Pandangan ini diberi amaran oleh Islam, satu perbuatan yang sangat dicela oleh Islam. Lagi, perkataan muhsan ini merujuk kepada merdeka. Sebab itu kita akan lihat ayat ke-25 nanti, bila Allah menggunakan faman lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat. Jadi muhsanat juga, muhsan merujuk kepada merdeka, muhsankah ataupun muhsanah merujuk kepada merdeka. Jadi ini 4 makna tuan-tuan daripada perkataan muhsan. Boleh ingat? Nanti ada soalan tau. Syamuddin, Era Fazira, Nurin Madyu, Adawiyah Amar. Ingat nanti saya nak tanya soalan. Nurhizal Samsuddin. Baik, saya ulang oleh saudara. Perkataan muhsan ni merujuk kepada 4 makna. Yang pertama merujuk kepada berkahwin, yang kedua merujuk kepada Islam, yang ketiga merujuk kepada menjaga kehormatan, yang keempat merujuk kepada merdeka. Ni perkataan muhsan, sad, ejaan dia alif ha sad alif nun, ihsan, ihsan. Bukannya ihsan tu sin, ini sad. Dan kita pun telah belajar berkenaan dengan perkataan ini dalam doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa hassin farjahu, jagalah kemaluannya. Jadi ihsan merujuk kepada benteng, merujuk kepada penjagaan, merujuk kepada pembentengan diri dia melakukan perkara yang haram. Jadi secara keseluruhan, kalau kita perhatikan, keempat makna itu mengindikasikan makna mencegah, menjaga diri tidak terjerumus dalam perkara yang haram. Jadi apabila seorang sudah berkahwin, dia dilarang buat zina. Dan apabila ada orang kafir baru masuk Islam, dia larang untuk memerangi Islam, maka namanya muhsan. Jadi apabila ada orang yang menjaga kehormatan dirinya, dilarang melakukan perbuatan yang keji, dia selamatkan diri daripada melakukan perbuatan keji, dipanggil muhsan juga. Apabila seorang budak itu merdeka, maka dia menjaga dirinya daripada dikuasai orang lain, maka dia juga dipanggil sebagai muhsan. Kalau perempuan, muhsanah. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, dalam ayat ini menceritakan tentang perempuan yang dilarang untuk dikahwini, iaitu orang yang masih bersuami, kecuali kalau ia hamba dan suaminya berada di tempat yang lain. Umpamanya dalam perangan tersebut berlaku di satu negara itu bersebelahan dengan negara Islam, berperang, kemudian tawanan perang dibawa pulang ke negara Islam, maka perempuan yang ditawan itu layak untuk dikahwini, dijadikan sebagai isteri, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dijadikan hamba, dipanggil dalam bahasa Indonesia sebagai budak, dengan syarat lelaki suaminya tiada di situ, suaminya berada di negaranya, suaminya menentang ketika datangnya orang Islam untuk berdakwah, untuk berjihad. Maka dalam konteks ini merupakan satu ketetapan Allah kebenaran untuk kahwin, dengan syarat perempuan itu telah istibra', maknanya dia tidak mengandung anak daripada suami yang terdahulu. Jadi dengan sebab dia ditawan, maka secara automatik dalam Islam dia telah pun diceraikan telah bercerai, telah ditalak oleh suaminya yang berada di tempat yang lain. Tapi kalau suaminya ditawan bersama-sama, dalam mazhab Hanafi meletakkan hukum tidak layak untuk diambil sebagai isteri, tidak boleh dijadikan sebagai jariah, tidak boleh dijadikan sebagai hamba. Apabila suaminya berada bersama-sama dalam tawanan tersebut, tentulah tidak munasabah, tuan-tuan, seorang itu merampas isteri orang untuk berkahwin dengannya, walaupun dia adalah bukan Islam. Walaupun dalam konteks Islam menang, tapi dia ditawan, suaminya ada di sisi, tentulah buatan keji untuk melakukan demikian. Ini tuan-tuan. Dan tuan-tuan kena faham bahawa maksud perkara ini adalah untuk penjagaan kepada wanita tersebut. Biasanya bila berlaku perangan, maka wanita yang ditawan itu perlukan pada pembelaan. Maka Islam letakkan syarat yang ketat untuk seseorang memperisterikan seorang hamba. Sebenarnya walaupun dia hamba, tapi syarat letakkan hampir-hampir sama dengan wanita merdeka.
Syarat-syarat ditetapkan oleh Islam itu bertujuan untuk penjagaan dan juga penghormatan, memuliakan wanita yang ditawan tersebut. Bukanlah seperti yang dikatakan oleh Barat. Sedangkan peperangan berlaku dalam negara-negara bukan Islam, seperti Amerika menjajah Iraq sebagai contohnya, Amerika menjajah Afghanistan. Ramai perempuan-perempuan yang di sana yang telah diperkosa, dianiaya dengan penghinaan, dalam keadaan suaminya ada di situ, dikerjakan beramai-ramai. Perkara tersebut tidak dapat disembunyikan, tuan-tuan. Seorang pengkaji yang merupakan seorang analis yang terkemuka, seorang yang rajin membuat analisis politik, sosiopolitik, menulis yang namanya Farid Zakaria, kalau tuan-tuan baca, bahawa ketika peperangan yang berlaku di atas bumi Iraq, berapa ramai perempuan Iraq yang telah pun diperkosa, dianiaya, dibunuh di hadapan suami masing-masing. Sedangkan dalam Islam bukan begitu pelaksanaannya, tuan-tuan. Jadi kalau kita perhatikan, bolehnya berkahwin dengan perempuan-perempuan yang menjadi hamba sahaya, baik peperangan, baik pemilikan itu berlaku dengan sebab tawanan perang ataupun kerana membeli. Ada dua bentuk. Wanita itu ditawan dalam perangan ataupun dibeli. Maka tertawannya seorang perempuan kafir dalam perangan menyebabkan ikatan pernikahan dengan suaminya terputus. Ini penjelasan oleh Al-Imam Wahab Az-Zuhaili, tuan-tuan dibaca dalam Tafsir Munir. Selagi suaminya memang kafir dan berada di dalam negara Al-Harb, Dairatul Harb, Darul Harb. Jadi Imam Hanafi juga mensyaratkan perempuan yang ditawan itu mesti berada di negara yang berbeza daripada negara yang diambil oleh suaminya. Ini saya jelaskan tadi. Apabila seorang perempuan dan suaminya sama-sama ditawan, perempuan tersebut tidak boleh disetubuhi oleh tuannya, kerana suami masih lagi menanggung tugas untuk memenuhi janji dan melindungi isterinya. Kerana itu keduanya tidak boleh dihalang atau dipisahkan. Ini cantiknya Islam, bukan seperti yang Barat lakukan, tuan-tuan. Sementara itu, mazhab-mazhab lain tidak membezakan apakah suami isteri tersebut berkumpul sama sebagai tawanan perang ataupun terpisah. Jika tawanan perempuan itu dalam keadaan hamil, tidak boleh disetubuhi kecuali telah melahirkan. Apabila perempuan tersebut tidak dalam keadaan hamil, boleh disetubuhi dengan syarat haidnya telah berhenti. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, para sahabat Nabi SAW membuktikan kosongnya kandungan seseorang perempuan tawanan itu dengan cara menunggu habisnya masa haid. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri berkenaan dengan tawanan perang Autas. Perempuan yang hamil tidak boleh disetubuhi hingga melahirkan. Perempuan yang tidak hamil tidak boleh disetubuhi kecuali setelah habis masa haidnya. Jadi majoriti para ulama mengatakan bahawa untuk membuktikan kosongnya kandungan seorang perempuan tawanan adalah dengan cara menunggu selesainya masa haid, baik perempuan tersebut mempunyai suami ataupun tidak. Yang perlu diperhatikan adalah secara prinsip ajaran Islam sama sekali tidak menetapkan sistem tawanan perang dan juga perhambaan. Namun kerana sistem ini ditetapkan oleh bangsa-bangsa lain, Islam mengimbangi dengan cara tidak mengharamkannya, dan sikap ini merupakan sikap interaksi yang sangat wajar. Hamba merupakan tulang pergerakan kehidupan ekonomi dan sosial. Jika pihak lawan menjadikan tawanan perang yang mereka peroleh dari pihak kita sebagai hamba, mengapa kita tidak boleh menjadikan tawanan perang yang kita peroleh pada mereka juga sebagai hamba? Ini persoalannya. Ketika tawanan-tawanan itu dijadikan hamba, keperluan hidupnya menjadi tanggungjawab tuannya. Ini dalam Islam. Bukan diambil dan kemudian dibuat begitu sahaja, diperhambakan, dianiaya, ikut suka hati. Tidak. Dia ada dia punya ketetapan, term and condition ni, tuan-tuan. Ada satu kepentingan apabila tawanan perempuan itu berada di lindungan orang yang menanggung, menafkahi, menjaga kehormatannya hingga dia tidak menjadi satu masalah dalam masyarakat. Ketika berlaku peperangan yang pernah saya ceritakan di Jerman satu masa dahulu, ramailah wanita-wanita Jerman yang akhirnya mengakhiri hidup mereka sebagai hamba-hamba seks. Mereka melihat cadangan yang ada dalam yang dibawa, diadaptasikan daripada hukum-hukum Islam yang ada di Turki pada masa itu sangat menarik dan wajar untuk dilaksanakan. Maka wanita-wanita di Jerman sendiri telah minta kepada chancellor mereka, minta kepada pemimpin mereka supaya dilaksanakan kebenaran berkahwin, sebagai contohnya berkahwin poligami dan sebagainya. Tapi alangkah malangnya kerana negara itu menolak, dan akhirnya perempuan-perempuan tersebut yang kehilangan suami, tiada tempat pergantungan, kehidupan mereka menjadi seperti wanita-wanita buangan yang sanggup menjual kehormatan diri demi untuk mencari sesuap rezeki. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kena ingat kita sebagai orang Islam, bab ini belum terbuka luas bagi kita untuk mendalami, kerana tiadanya satu sampel untuk kita ikuti pada hari ini. Tapi madailah untuk mengatakan segala ketetapan Allah itu ada kebaikan padanya. Ia bukanlah satu perkara yang dilakukan dengan sewenang-wenangnya, tapi ia memiliki dawabit,
ada peruntukan-peruntukan, ketetapan-ketetapan yang tertentu yang perlu kita patuhi. Muslim-muslimat dalam hati dan dikasihkan. Lagi kalau kita perhatikan, bila Allah menceritakan di sini dalam ayat kebenaran untuk menikahi perempuan-perempuan yang merupakan tawanan peperangan adalah tujuannya untuk menanggung kehidupan, menjaga mereka supaya tidak terjerumus dalam perkara-perkara haram yang telah saya jelaskan tadi ketika berlakunya perangan di Rusia. Berapa ramai perempuan yang mengakhiri hidup mereka sebagai wanita-wanita yang menjual kehormatan diri, menjadi wanita-wanita murahan kerana tiada tempat bergantungan. Sedangkan dalam Islam, bila wanita yang seperti itu dibela, dijaga. Muslim-muslimat hati dan dikasihkan. Jadi Allah membolehkan kamu untuk mengahwini perempuan-perempuan selain daripada yang diharamkan, yang jelaskan dalam ayat yang lalu. Jadi diperbolehkan bagi kamu untuk meminta seorang perempuan menjadi isterimu dengan cara memberikan harta kepada mereka sebagai mahar. Tujuan kamu mengahwini perempuan tersebutlah untuk menjaga kehormatan diri kamu, bukannya untuk berzina. Menjaga kehormatan perempuan tersebut. Kerana itu janganlah kamu membuang harta secara sia-sia, iaitu melakukan perzinaan. Tengok dalam ayat ini mengatakan muhsinin ghairu musafihin wala muttakhidati akhdan. Dan lagi sikap sebahagian daripada orang-orang kafir ini, iaitulah mengambil hamba-hamba perempuan-perempuan yang dijadikan sebagai perempuan-perempuan simpanan. Apa dia kata? Mistress. Apa tuan-tuan dimiliki Allah sekalian. Jadi bila kita melihat ayat ini, kemudian Allah mengajar kewajipan untuk membayar mahar. Jadi satu yang telah ditetapkan, diwajibkan dalam akad nikah. Dan dimaksudkan kat sini, pembayaran mahar tersebut boleh dipenuhi merupakan hak isteri sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi dengan demikian tidak ada tawar-menawar dalam perkara itu dan tidak berlari daripada kewajipan. Walaupun demikian, katalah seorang suami itu tak mampu untuk membayar mas kahwin tersebut kerana kesempitan keuangan, maka dia berkahwin secara hutang. Kemudian setelah berkahwin itu ada persepakatan baru di antara mereka, iaitulah sama ada isteri bersetuju untuk mengurangkan mahar itu, ataupun suami melihat mahar ditetapkan di tempat itu terlalu kecil, tak wajar untuk isterinya pelajaran, berpendidikan tinggi, berketurunan, maka suami nak menaikkan mahar yang ditetapkan dalam akad nikah itu. Ini adalah hak masing-masing. Ini yang dimaksudkan oleh Allah. Apabila mereka sepakat untuk mengurangkan jumlah mahar atau menggugurkannya, itu pihak perempuan memberi kembali mahar tersebut kepada suaminya, atau kedua bersepakat untuk menambah jumlah tersebut, sepakatan itu dibolehkan mengikut syariat. Kerana maksud daripada ikatan perkahwinan adalah ikatan antara dua manusia yang dibangunkan atas rasa cinta, kasih sayang yang kuat, saling bantu-membantu, menghargai perasaan yang lain. Jadi Allah SWT yang maha mengetahui perkara-perkara dapat memberikan kebaikan kepada makhluknya, dan dia juga mengetahui niat yang ada dalam hati-hati hambanya, dan dialah yang maha bijaksana mengatur segala ketetapan tersebut. Jadi inilah di antara perkara yang telah kita pelajari, tuan ya. Kemudian dalam kesimpulan yang kita belajar pada malam ni, seperti dirumuskan oleh Imam Muhammad Zuhairi dalam satu seri, pengharaman berkahwin dengan perempuan yang masih lagi bersuami. Ini adalah untuk menjaga hak suami supaya tidak berlaku seorang perempuan dengan dua suami. Jadi selagi perempuan tersebut dalam iddah, apabila perempuan tersebut sudah ditalak oleh suaminya dan masa iddahnya sudah habis, maka dia boleh dikahwini oleh lelaki-lelaki lain. Allah menekankan dengan tegas kewajipan menghormati prinsip pengharaman perempuan yang haram untuk dinikahi dengan firman-Nya Kitab Allah. Kitab Allah ni berarti ketetapan Allah SWT. Jadi ini kerana perkahwinan merupakan satu ikatan yang telah kita pelajari, mitsaqan ghalidha. Saya telah terang kepada tuan-tuan dalam kuliah yang lalu bagaimana mitsaqan ghalidha itu merujuk kepada perkara-perkara besar, merujuk kepada syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nabinya, merujuk kepada perkahwinan. Perkahwinan pun masuk dalam satu konteks perhubungan, kontrak yang sangat besar nilai di sisi Allah dan tak boleh dipandang remeh, tak boleh dipermain-mainkan. Ini telah saya huraikan dalam kuliah yang lalu, tuan-tuan ya. Berikutnya diterangkan juga boleh berkahwin dengan perempuan selain daripada perempuan yang diharamkan perkahwinan, kerana selain itu juga ditambahkan dengan sunnah nabawiyah perempuan yang haram dinikahi. Contohnya adalah menggabungkan seseorang perempuan dengan makciknya. Dalam ayat mengatakan wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma kad salaf. Tak boleh mengahwini seorang perempuan dengan kakaknya, dengan adiknya, adik-adik perempuan yang ada kaitan seibu sebapa ke, atau seibu saja ke, atau sebapa saja ke. Jadi ini tidak boleh dikahwini oleh seseorang lelaki.
Lagi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, demikian juga kalau kita lihat dalam hadis mengatakan tidak boleh berkahwin dengan seorang perempuan, menghubungkan atau menghimpunkan seorang perempuan dengan makciknya. Ini juga tidak dibolehkan. Jadi dalam hadis Nabi bersabda, la yajma'u bainal mar'a wa 'ammatiha wa la bainal mar'a wa khalatiha. Tak boleh mengahwini seorang perempuan dengan makciknya, sebab dia makcik itu sebelah ayah ataupun makcik itu sebelah ibu. Para ulama menetapkan kaedah haramnya menggabungkan di antara dua perempuan sebagaimana disebutkan oleh Asy-Sya'bi. Setiap dua perempuan apabila salah satunya diandaikan menjadi lelaki, maka lelaki tersebut tidak boleh berkahwin dengan perempuan itu, maka perhubungan di antara keduanya dianggap batil. Ada dua orang perempuan nak kahwin kan, kita nak kahwin dengan perempuan, dua orang perempuan contohnya, faham betul-betul maksud Sya'bi ni. Andai seorang daripada ini merupakan, katalah dua orang perempuan ni, andaikan dia seorang lelaki, daripada dua orang perempuan ni andaikan seorang ni menjadi lelaki, boleh tak kahwin dulu? Tak boleh kahwin kerana mereka adik-beradik. Maka kita tidak boleh mengahwini dua orang perempuan yang kalau seorang itu diandaikan menjadi lelaki, tidak boleh mengahwini yang perempuan itu kerana pertautan hubungan kekeluargaan ni tadi. Maka haram berkahwin dengan golongan seperti itu, seperti kaedah yang diletakkan dalam ayat dan juga dalam hadis Nabi SAW. Jadi elah pengharamannya adalah kerana penggabungan dua orang perempuan dalam satu ikatan pernikahan dapat menyebabkan putusnya hubungan kekeluargaan. Kerana dalam hadis riwayat Ibn Hibban, Nabi bersabda, innakum in fa'altum zalika qata'tum arhamakum. Kalau kamu berkahwin dengan dua orang perempuan yang punya pertautan hubungan dengan pak makcik tadi contohnya ataupun adik-beradik, menyebabkan putusnya hubungan silaturahim di antara mereka. Sebenarnya Allah membolehkan seorang melakukan perkahwinan, seorang melakukan perhubungan suami isteri itu dengan syarat adanya akad nikah dan juga dalam masalah mahar. Yang dimaksudkan mahar adalah harta yang bernilai dan secara syariat dia boleh dimanfaatkan. Jadi mahar ini merujuk kepada wang, merujuk kepada harta yang boleh dimanfaatkan. Dalam mazhab Syafi'i ada kelonggaran yang diberikan di sini, iaitu sebagai contohnya boleh memberi satu benda manfaat. Contohnya mengajar Al-Quran ke, contohnya memberi kepadanya pendidikan ke, ini boleh dijadikan sebagai mahar. Apa sahaja yang boleh memberikan kepada seseorang perempuan itu kebaikan. Tapi hendaklah kita ingat, pada hari ini janganlah perkara ini dijadikan satu alasan untuk tidak beri mahar kepada isteri. Bimbang kalau perkara ini diperluaskan, nanti seolah-olah perkahwinan itu sudah tidak ada nilai lagi di sisi manusia, mudah boleh buat apa sahaja. Itu sebab dalam mazhab Syafi'i di negara kita diperketatkan, iaitu perkahwinan mestilah menggunakan mata wang yang tertentu. Kalaulah dibolehkan baca Al-Quran, mengajar ilmu tertentu sebagai mahar, maka nanti takut-takut pada zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian ini, seolah wanita sudah tidak punya kedudukan lagi. Itu maksudnya larangan para ulama dalam konteks sekarang, kerana terdedahnya kita kepada risiko-risiko tersebut, tuan-tuan. Jadi kemudian Allah menjelaskan, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Ini merupakan satu penjelasan bahawa mahar diistilahkan sebagai al-ajr, sebagai upah yang berfungsi sebagai pengganti dibolehkan bersenang dengan isteri. Maka adalah penghormatan, penghargaan kepada wanita tersebut. Dan semua perkara yang dapat dijadikan sebagai pengganti bagi satu manfaat, maka dengan sebab itu dinamakan dalam bab isti'arah, dalam bab balaghah, namanya al-ajr, iaitu upah. Yang jelas perkara yang diakadkan dalam akad nikah adalah badan perempuan, kemanfaatan, iaitulah hubungan seksual yang berlaku, dan juga halalnya pergaulan suami isteri. Maka terdapat dua pendapat ulama menjelaskan makna ayat ini. Al-Hasan, Mujahid dan lainnya mengatakan bahawa maksud ayat ini adalah kalian wajib menunaikan mahar perempuan yang telah kamu rasakan manfaat dan kenikmatannya melalui persetubuhan dengan cara pernikahan yang benar. Oleh sebab itu, bila seorang telah menyetubuhi isterinya meskipun hanya sekali, wajib bayar mahar secara sempurna sesuai dengan kadar ditentukan waktu akad. Namun apabila satu akad itu tidak disebutkan, ia wajib membayar mahar sesuai dengan kebiasaan, dipanggil sebagai mahar mithil. Ini mas kahwin mengikut kepada uruf, kepada adat. Jika nikahnya tidak sah, iaitu nikah fasid, ia wajib membayar mahar sesuai dengan adat kebiasaan. Nabi SAW sabda, siapa pun perempuan yang bernikah tanpa izin walinya, nikahnya tidak sah. Namun dia sudah pun menyetubuhi isterinya itu, maka si isteri layak mendapat mahar mithil kerana telah pun disetubuhi oleh laki itu. Ini hukum fiqah, tuan-tuan, untuk kita faham berkaitan dengan ayat yang dibincangkan. Sebenarnya dalam rumusan dikemukakan oleh Imam Wahab Az-Zuhaili, menurut para ulama ayat ini tidak boleh difahami sebagai ayat yang menghalalkan nikah mut'ah, iaitu mengahwini seorang perempuan dalam waktu tertentu saja seperti sehari, seminggu dan sebulan. Ini dalam bab nikah mut'ah.
nikah mut'ah ni bila kita sebut banyak dikaitkan dengan Syiah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam ketetapan ijma' mereka, jumhur ulama Islam mengatakan ia sudah pun diharamkan. Ia pernah dihalalkan sama ada sekali, 2 kali pada zaman Nabi SAW, bagi meraihkan keperluan para sahabat pada masa itu yang berjalan jauh, berjihad di tempat yang jauh, terpaksa meninggalkan isteri yang tempoh yang panjang, dibimbangi mereka terlibat dalam zina. Maka Islam benarkan pada waktu itu mengikut kepada keadaan mereka dibenarkan untuk berkahwin secara mut'ah sebanyak 2 kali, kata sebahagian daripada para ulama, dan akhirnya ia telah pun diharamkan oleh Islam. Dan Nabi mengharamkannya sama ada ketika berlaku perang Hunain ataupun ketika Khaybar, ataupun yang mana Nabi mengharamkan dalam peristiwa Khaybar itu makan keldai yang dibela. Itu keldai yang dibela ni berarti keldai yang dipelihara, hukumnya haram makan. Dan begitunya Nabi mengharamkan nikah mut'ah, sedangkan sebelum itu pernah dihalalkan. Dan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pun ketika naik menjadi khalifah, antara perkara yang ditekankan oleh baginda Umar Al-Khattab adalah larangan untuk melakukan nikah mut'ah. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, jadi bagaimanakah penjelasan terhadap orang yang mengatakan halalnya nikah mut'ah ini? Dalam konteks Islam, untuk pengetahuan tuan-tuan, ada disebut oleh Dr. Habaz Zuhairi. Beliau ni seorang faqih yang hebat, ada buku yang bertajuk Fiqh Islami wa Adilatuh. Beliau banyak menulis kitab fiqh. Antara kitab fiqh beliau yang mendapat tempat di hati kebanyakan para ulama Islam, para pengkaji Islam, tulabul ilm, antaranya buku beliau bertajuk Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, iaitu fiqh Islam dan juga dalil-dalilnya. Jadi kalau kita perhatikan, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu melarang praktik nikah mut'ah ini, dan kebanyakan para ulama Ahlus Sunnah mengharamkannya. Adalah sebahagian yang mengatakan ia halal. Contohnya Al-Imam Tahir Ibn Ashur, seorang mufti di Tunisia, ulama besar yang mengarang kitab Tahrir wa Tanwir. Tapi pandangan beliau ni ditolak oleh kebanyakan para ulama Ahlus Sunnah, seperti yang telah saya jelaskan tuan-tuan. Iaitulah kalau kita perhatikan syarat diletakkan oleh Ibn Ashur, Tahir Ibn Ashur ni, iaitulah beliau meletakkan syarat-syarat yang ketat. Iaitulah seorang itu kena berjalan jauh. Orang ini tidak ada peluang untuk pulang ke tanah airnya kerana jauhnya ataupun tanggungjawab yang paksa dijalankan di tempat yang jauh itu, maka dia dibenarkan untuk kahwin mut'ah. Ini pandangan Tahir Ibn Ashur. Pandangan ini ditolak oleh kebanyakan para ulama Islam, saya telah jelaskan kepada tuan-tuan. Dan kalau lihat dalam penjelasan oleh mazhab Syiah, oleh golongan Syiah, dan kebanyakan Syiah ni seperti yang selalu saya uraikan merupakan golongan sesat, Syiah Imamiyah yang menghalalkan mut'ah ini, mereka pun meletakkan syarat-syarat yang ketat tuan-tuan untuk dibolehkan perkahwinan secara mut'ah ini. Jadi secara rumusannya, untuk saya nyatakan kepada tuan-tuan, nikah mut'ah yang sifatnya terbatas itu sehari, sebulan, setahun, ikut pada persepakatan bersama, ia merupakan satu pernikahan yang sangat buruk tuan-tuan. Inilah yang Allah maksudkan sebagai musafihin, iaitu perkahwinan yang hanya untuk keseronokan, yang tidak bertanggungjawab. Ia seperti zina tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Jadi memadailah untuk saya sebutkan kepada tuan-tuan, secara jumhur para ulama Islam Ahlus Sunnah mengatakan ini merupakan satu perbuatan yang keji, perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Walau bagaimanapun, kalau kita pergi pada hukum yang dikemukakan oleh para ulama dalam perbincangan hukum orang yang melakukan nikah mut'ah ini, ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali pendapat bahawa orang yang melakukan nikah mut'ah ini tidak dikenakan hukum had, tak kena hukum hudud. Kerana akad nikah yang dilakukan oleh golongan yang melakukan secara mut'ah ini, mereka melakukan dosa besar. Mereka melakukan nikah dalam bentuk syubhah, al-wat'u bi syubhah. Jadi dia akan dihukum ta'zir sebab terlibat dengan nikah bentuk syubhah. Manakala ulama mazhab Maliki dalam pendapat yang masyhur mengatakan bahawa orang yang melakukan nikah mut'ah ini sangat layak untuk dihukum rejam kalau dia sudah berkahwin, kerana ia merupakan satu zina. Jadi diharamkan oleh Nabi SAW sendiri, seperti yang disebutkan sama ada ketika perang Khaybar ataupun pada hari Hunain ataupun dalam hajatul wada', dalam haji wada', seperti disebut sebahagian pada para ulama. Muslim-muslimat hati dan dikasih sekalian. Jadi yang dimaksudkan dalam famastamta'tum dalam ayat yang kita bacakan ini,
ia bukanlah merujuk pada mut'ah sebenarnya. Ia merujuk kepada kalau seseorang itu berkahwin dan kemudian perkahwinannya itu ada perkara yang tertentu yang menyebabkan dia jadi nikah yang batil, yang fasid, maka wajiblah bagi si suami itu untuk membayar mahar mithil mengikut kepada adat ataupun uruf di satu tempat. Jadi bila Allah nyatakan fa'atuhunna ujurahunna, menunjukkan kepada bahawa mahar itu sama ada merupakan harta yang secara umum ada manfaat. Ini merupakan pendapat jumhur ulama kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan bahawa bila ada orang menikah dengan mahar yang boleh memberi manfaat, nikahnya boleh. Namun dia hukum seperti orang yang tidak menyatakan mahar dalam akad nikah, diwajib membayar mahar sesuai dengan adat kebiasaan, dipanggil sebagai mahar mithil. Inilah dia penjelasan yang dikemukakan berkaitan dengan hukum perkahwinan dalam Islam, perkara yang diharamkan, yang dibenarkan, dan mereka yang menggunakan ia sebagai dalil untuk membolehkan perkahwinan secara mut'ah, sebenarnya mereka melakukan satu keterlampauan, membuat satu pandangan sendiri, padahal dalam Islam telah jelas hukum pengharamannya itu. Ada pun pendapat sebahagian yang mengatakan ia dihalalkan dalam suasana tertentu. Mereka tidak mempunyai hujah yang kuat, mereka hanya menggunakan logik. Maka hendaklah kita selaku umat Islam menghindari perkara ini, menjauhinya, kerana ia tak lain tak bukan adalah satu bentuk zina sebenarnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Semoga Allah beri kefahaman kepada kita. Dan satu perkara menarik lagi berkaitan dengan pemberian mahar ini tadi. Dalam mazhab Syafi'i meletakkan keharusan perkahwinan itu beri satu benda manfaat. Contohnya mengajar si isteri itu dengan Al-Quran sehingga dia faham. Itu juga merupakan mahar yang ditetapkan pada waktu seperti yang Nabi SAW sabdakan kepada seorang sahabat, izhab faqad malaktukaha bima ma'aka minal Quran. Aku kahwinkan kau dengan perempuan ini dengan syarat nanti engkau mengajar kepadanya Al-Quran. Dengan apa yang kau miliki daripada kefahaman Al-Quran, kau ajar kepada isterimu, itu merupakan maharmu. Ini satu hadis yang sahih, tuan-tuan. Dalam hadis lain Nabi berkata, intalik faqad zawajtukaha fa'limha minal Quran. Aku kahwinkan kau dengan perempuan ini, nanti kau ajarlah dia kepada Al-Quran. Jadi ia menjadi satu mahar. Ini dalil kepada mazhab Syafi'i untuk membuktikan keharusan mahar itu berbentuk satu benda yang beri manfaat, termasuklah pengajaran. Dan kita membaca dalam surah Al-Qasas sebagai contohnya, kata Imam Syafi'i lagi, peristiwa Nabi Shu'aib mengahwinkan salah seorang putrinya dengan Nabi Musa AS. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min indik. Aku nak kahwinkan engkau dengan salah seorang putriku yang kau pilih dengan syarat engkau menjadi pekerjaku selama 8 tahun. Kalau engkau sempurnakan 10, itu lebih baik bagimu. Jadi Nabi Musa AS telah menyempurnakan 10 tahun dan itu menjadi mahar perkahwinannya. Seperti yang kita baca dalam Al-Quran, kata Imam Syafi'i, ia dalil keharusan apa sahaja benda yang bermanfaat kepada si isteri, maka ataupun keluarga isteri, maka itu sebahagian daripada mahar yang boleh diiktiraf. Wallahu alam. Terima kasih tuan kerana berada bersama saya dalam kuliah yang berat ni berkenaan dengan tafsir ayat-ayat hukum berkaitan dengan hukum fiqah. Kita ada masalah sikit pada Facebook, itulah Facebook ni saya pun tak tahu apa masalahnya. Ramai yang tak dapat ikut makluman, tak dapat notification. Nanti tuan-tuan tolong sampaikan kepada mereka. Kuliah kita akan diteruskan semula pada jam 9 malam. Dan saya pun menjalani perintah kuarantin sekarang. Jadi tak pergi mana-mana tuan-tuan. Mudah-mudahan saya boleh tambah lagi frekuensi kuliah kita. Mungkin selepas ni ada waktu duha, ada waktu zuhur, tak ada apa nak buat, sampaikan ilmu, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada ku walaupun sepotong ayat. Bagi ibu-ibu, perempuan yang ada kat rumah, bolehlah dengar kuliah saya sampaikan, celoteh saya ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat padanya. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Kami di Zan Travel sekarang giat untuk menjual kurma ajwa, kurma yang disabdakan Nabi SAW, man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumun wala sihrun. Siapa yang bangun pagi makan 7 biji kurma ajwa, dia tidak akan diberi kemudaratan sama ada oleh sihir ataupun racun. Kalau kita terlibat penggunaan konsum ubat yang banyak di hospital, makanlah kurma ajwa bersama-sama tuan-tuan ni. InsyaAllah dia menjadi satu rawatan. InsyaAllah dapat nasihat daripada pakar. Nabi SAW telah menyatakan bahawa ia merupakan kebaikan. Jadi selain itu kami juga di Zan Travel ada mempromosikan minyak habatus sauda, habatul barakah, yang dijamin Nabi SAW ubat pada semua penyakit kecuali mati.
Dua perkara ni kita ambillah sama sebagai panduan tuan-tuan, puan-puan. Dan jangan lupa sekali kita keluar daripada rumah untuk berdoa, berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kalau kita baca doa seperti itu, maka Allah SWT akan mengutuskan malaikat untuk mengatakan apa maksudnya? Hudita wa wuqita wa kufita. Kamu diberi hidayah, Datuk Azlan, siapa lagi? Asy Nizam, Harun Minhad, Ana Dauli, Sauda, Yad Abdullah, ya. Ya, insyaAllah saya akan beritahu kalau nak dengar kuliah nanti waktu PKP ni, kuarantin yang dikenakan kat saya. Alhamdulillah saya dah pergi buat cek COVID test, Alhamdulillah di Sungai Buloh, dan dapati setakat ni saya negatif. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan ya atas doa tuan-tuan. Kita doakan Sahibul Fadilah, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri diberi kesihatan oleh semua umat Islam yang mengalami penyakit ujian ni, diberi kesihatan olehnya ya. Jadi kalau keluar rumah jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Nanti malaikat diutuskan untuk mendoakan bagi kita, mengatakan hudita wa kufita wa uqita. Engkau diberi hidayah, engkau diberi kecukupan, engkau diberi perlindungan daripada segala perkara kemudaratan, antaranya virus-virus yang ada ya. Jadi jangan lupa baca. Dan lagi satu pesan saya tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW mengingatkan waktu kita wuduk, jangan lupa istinsyaq dan juga istinsar. Istinsyaq ni apa? Waktu kita berkumur kan, masukkan air ke dalam hidung, masukkan sampai rasa kat pangkal hidung ni perit, sakit. Itu menandakan air dah masuk sampai ke atas lah. InsyaAllah segala bakteria yang menyerang kita melalui hidung, pernafasan akan hilang. Istinsyaq dan juga istinthar. Sedut air masuk hidung, hembuskan keluar, namanya istinsar. Menarik ke dalam air itu namanya istinsyaq. Cuba buat tuan-tuan ya. Ini pesan Nabi SAW, tentu ada kebaikan padanya. Pakar-pakar doktor daripada hospital kerajaan menjelaskan kepada saya dalam kajian mereka, bila kita buat begitu, kuman-kuman yang duduk dalam hidung kita yang tidak baik ni akan mati dengan izin Allah, akan keluar daripada hidung dengan istinsar yang kita lakukan. Jadi dua pesan saya pada malam ni, doa ketika keluar rumah dan juga waktu wuduk jangan lupa istinsyaq dan istinsar. Dan sudah tentu yang ketiga, ikut nasihat daripada pakar-pakar kesihatan, KKM, MKN dan sebagainya. Sekian tuan-tuan, terima kasih kerana sokongan kepada Zahran Travel ya. Dan jangan lupa bagi mereka nak membuat akikah korban bertahun hadapan, insyaAllah kami di Zahran Travel sedia untuk membantu. Kami buat di Damsyik, di Mekah, di Sudan dan juga di Yaman. Guru kami di Yaman, Syekh Haidar di Hudaidah, menantikan sokongan tuan-tuan. Mereka negara peperangan, perlukan bantuan. Kalau tuan-tuan nak lakukan akikah kat negara kita pun ada banyak kekangan, marilah kita bantu orang kat Yaman InsyaAllah dengan bantuan tuan-tuan tu dapat meraihkan orang yang kelaparan, orang yang kurang zat, anak-anak yatim dan sebagainya di sana di Yaman. Susahnya kita kat sini tak sama dengan susah mereka di sana Jadi setakat itu saja dulu. Jangan lupa, mudah-mudahan tuan-tuan ingat Zahran Travel untuk melakukan ibadah akikah dan korban pada masa akan datang. Dan juga bagi tuan-tuan yang berminat untuk dapatkan kurma ajwa dan minat untuk mendapatkan produk yang namanya Birkah Habatus Sauda, iaitu tablet kapsul yang mengandungi habatus sauda untuk kegunaan harian kita, dapatkan di Zahran Travel. Boleh lihat produk ini juga di www.telagabiru.com.my 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 Terima kasih, setakat ini saja dulu. Bagi tuan-tuan memiliki untuk dapatkan tafsir Munir juga, ini tafsir Munir yang ni kami nak bagi hadiah pada tuan-tuan, bagi siapa memiliki kitab yang namanya Nama-Nama Anak, ensiklopedia nama-nama anak. Ini mengandungi nama-nama, beribu nama-nama, termasuk nama-nama para salafus salih yang saya cerita pada tuan-tuan, Mughirah saya pernah cerita pada tuan-tuan, Miqdad, nama tokoh-tokoh Islam yang ada kat sini ya. Setiap pembelian tafsir Munir, tuan-tuan akan dapat hadiah ensiklopedia nama-nama anak Jadi jangan lupa tuan boleh hubungi Ustaz Wahid yang ada di sana di sini. Setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Taqullah minna minkum. Terima kasih tuan. Kenang ana dalam doa antum. Terima kasih ya Allah, saudara-saudara ana Dauli, Muhammad Haikal, Harun Minhad, Saadia Basar, Muhammad Rosi Mamat, Zabanul Yaqub, insya-Allah ramai. Ainul Azman, Yusnita Ita, Rohana Dagang, Kamisa Jemes, Yanti Rosmadi, Miza Akmal, Aliza Latif, Salim Abbas, Muhammad Zawagi Abdullah, Hamidah Angah, Jamil Firdaus, Sapura Ali, terima kasih semua. Farid Misbah, Maulana Nasihat yang lupa doakan. Dani Nufail, Ana Dauli, Khidir Muhammad, Azina Sulung, Aisyah S, Idayu, Dr. Nuazia, terima kasih Dr. Nuazia. Terima kasih Maisara binti Idris, Nisa Nur Hasana, Suhaila binti Sukar, Danisha, Azman Muhammad. Terima kasih semua. Jumpa lagi malam esok izin Allah. Nora, Itazul, terima kasih semua. Nasrul Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.